أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Selamat malam kepada semua para pendengar. Adakah anda sudah bersedia untuk mendengarkan kisah seram, misteri dan mistik? Mari kita bersama Acap si tukang cerita. Pastikan anda tidak kesorangan kerana anda di dalam Remang 12. Kisah bertajuk Namamu Kuseru Laila. Nukilan Cik Edot. Genap 21 hari pemergian Laila. Namun Hashimi masih tetap tidak menerima takdir ini. Baginya, yang tertanam di dalam tanah itu bukanlah Laila. Dan ia masih yakin Laila masih hidup. Oh Tuhan, kembalikanlah Laila kepada aku. Isteri aku, Laila. Gambar perkahwinannya bersama Laila dipeluk erat, didakap ke dada rapat. Laila, pulanglah sayang. Abang tahu saya masih hidup. Kenapa siksa abang macam ni, Laila? Pulanglah sayang. Air mata Hashimi jatuh tak tertahan lagi. Pilu. Jam 9 malam. Matahari jingga sudah lama melabuhkan tirai. Kini bulan mula menyapa. Rumah Hashimi masih gelap tanpa sebarang cahaya. Tiada satu pun lampu yang terpasang. Sejak petang tadi dia menangis meratap pilu di atas pemergian isterinya Laila. Sudah puas keluarga dan rakan taulan menasihatinya. Namun dia tetap teguh dengan pendiriannya. Laila tidak mati. Yang ditanam itu bukannya Laila. 11 malam menjelma. Dalam kerinduan yang begitu memberat di pundak hatinya, saat tiada seorang pun yang memahami, ada sesusuk tubuh yang sudah lama memerhati. Kasihan, kasih, atau kesempatan. Sepasang mata itu tidak pernah meninggalkan Hashimi. Dia sentiasa ada memerhati. Dia melihat Hashimi makin merunduk pada emosi. Iman dan nilai kepercayaannya semakin goyah. Mungkin malam ini adalah saat yang paling tepat. Jarum nafsu membuak. Laila? Mana awak, Laila? Laila? Baliklah sayang. Kesianlah kat abang ni, Laila. Laila? Baliklah, Laila. Baliklah. Terus-terusan anak Adam ini memangkas kebenaran. Memanggil-manggil nama jasad yang sudah terpisah dimensinya. Menghukum roh yang tidak bisa tenang bersemadi kerana tingkahnya dan tidak sedar atau sengaja menongkah takdir. Tiba-tiba
Abang? Abang? Laila kat sini. Hashimi terkujat. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, seperti hilang arah. Dia bangun menyelusuri gelap di dalam rumahnya sendiri, mencari-cari punca suara itu. Bang? Bang? Laila dekat sini, bang. Sini. Kat sini ya, bang. Laila? 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 Laila dekat mana, sayang? Sayang? Perlahan, angin halus membadai, menampar lembut pipi cengkungnya. Beralun sayup menyinggah batang tubuh. Hashimi pempan seketika. Sejuk, dingin menyerap urat hingga memamah tulang belulangnya. Tubuh yang sudah sedia lesu bertambah lemah. Sekejapan, bahunya disentuh lembut dari belakang. Abang? Abang? Tanpa berlengah, Hashimi memusingkan badan. Pegun, hatinya yang rawan mulai tersenyum. Wajah yang sangat dirindui kini di depan mata. Sungguh dia tidak menyangka kekasih hatinya pulang. Laila sudah kembali. Tubuh itu diraih pantas dalam dakapan. Laila, sayang pulang juga akhirnya. Tolong Laila, jangan tinggalkan abang lagi. Abang tak sanggup hidup tanpa Laila. Tangisannya menggugur membelah sunyi malam. Pelukan eratnya membalas. Seukir senyuman terlahir di bibir Laila. Pelukan dilepaskan. Tangan Hashimi ditarik lembut. Tubuhnya dihenyak perlahan duduk di atas tilam. Manakala Laila pula bersimpuh di atas lantai parkir, memegang lembut kedua belah paha Hashimi. Lalu diusap perlahan. Abang, Laila dah pulang tau. Nak tak kalau Laila terus bersama abang? Abang mau, Laila? Abang mau? Abang mau? Baiklah. Tapi abang kena tunaikan permintaan Laila. Apa saja abang lakukan demi untuk Laila. Abang sanggup, asalkan Laila ada dengan abang. Abang, Laila boleh berada di sini. Setiap malam abang mesti seru Laila. Abang tak boleh sujud pada Tuhan. Abang tak boleh baca kitab suci. Abang tak boleh bersihkan diri. Abang perlu makan apa yang Laila masak. Dan abang tak boleh terima tetamu. Siang abang kerja. Malam Laila adalah kepunyaan abang sepenuhnya. Batin abang akan Laila penuhi. Mahu tak abang? Baik Laila, abang setuju. Abang setuju. Laila, oh Laila. 7 hari berlalu. Mi, Mi, kau sakit ke? Taklah, aku sihat je. Kenapa kau tanya? Maaf Mi, aku tanya ni bersebab kau nampak tak turus ni Mi. Mata kau lebam. Kau ni macam makin kurus lah aku tengok. Tengok pipi kau ni, cengkung ke. Badan kau Mi, weh busuk Mi. Semua orang cakap pasal kau dah ni. Diorang tak tahan dengan bau kau. Alah, biarlah diorang nak cakap apa pun. Aku tak peduli lah. Aku tak kacau orang kan. Cukuplah Laila seorang yang faham aku. Apa Mi? Laila? Kau biar betul Mi. Apa maksud kau ni Mi?
Mi, kau kena terima kenyataan ni. Laila dah tak ada. Kola kemeja Wan ditarik kasar. Badannya terhuyung ke hadapan, menghampiri wajah Hashim. Dia mengetap gigi. Wan, sekali lagi kau sebut Laila dah mati, aku bunuh kau, Wan. Dia teratak bonda. Begitulah ceritanya abangmu, Zai. Ibu dah tak tahulah apa lagi yang perlu ibu buat. Dia tak bagi ibu masuk ke rumah. Itu satu hal lah. Lagi satu, katanya Laila yang tak bagi. Ibu buntulah, Zai. Ibu takut. Uzai sajalah harapan ibu. Bantulah kembarmu itu, Zaifah. Baiklah, Bu. Malam ni saya jumpa dengan Pak Kop. Saya usahakanlah apa yang termampu. Doakanlah semoga semua dipermudahkan, ya, Bu. Keesokan harinya, 5:30 petang, di hadapan pejabat Hashimi. Kelibat Hashimi yang dinanti sejak dari tadi akhirnya muncul jua. Sengaja dia tidak menghubungi Hashimi tentang keberadaannya. Huzaifah mempercepatkan langkahnya lalu menghampiri Hashimi. Assalamualaikum, Malong. Langkah Hashimi terhenti dan dia menoleh. Huzaifah, bila kau balik? Sampai hati tak beritahu Along. Mereka berpelukan, melepas rindu yang terpendam. Huzaifah kembarnya. Mereka seiras. Hanya tai lalat di pipi kanan Huzaifah menjadi perbezaan. Along, kita minum dulu boleh tak? Dah lama lah tak jumpa. Banyak yang Ngah nak borakkan ni. Along tak boleh lah, Ngah. Along kena balik rumah, Ngah. Esok siang je lah kita jumpa, boleh? Kenapa, Along? Siapa yang Along kejarkan dekat rumah? Lagi satu, kenapa Along halang ibu datang ke rumah? Saudara mara kita pun Along halang. Kenapa? Along terpaksa, Ngah. Itu kehendak dia. Kehendak dia? Dia tu siapa? Kak Laila, Ngah. Kak Laila dah balik, Ngah. Dia belum mati lagi. Dia ada dengan Along. Astaghfirullahalazim. Along, mengucap, Along. Ingat Allah. Mana kan boleh Kak Laila ada kat rumah. Arwah dah meninggal, Along. Terimalah hakikat. Kau pun sama lah, Ngah, dengan orang yang lain. Anggap Kak Laila dah mati. Dia hidup lagi, Ngah. Hashimi bungkam. Dadanya berombak laju dan dia terdiam. Sedang Hashimi melayan amarahnya, Huzaifah tidak henti beristighfar. Dia membaca sepotong ayat 21 dari surah Al-As di dalam hati, bermohon pada Allah agar melembutkan hati abangnya. Along, maafkan Angah kalau Angah nak tanya ni. Bila kali terakhir Along hadap Allah? Bila kali terakhir Along mengucap syahadah dalam solat Along? Bila kali terakhir Along kucup tangan ibu? Along tahu tak? Along dah tersasar jauh ni. Along tak takut dengan azab Allah? Along sedar tak dengan siapa Along hidup sekarang? Along, iblis dah menyesatkan Along. Sedarlah, Along. Istighfar banyak-banyak. Hashimi terdiam. Pandangannya kaku melihat wajah kembarnya. Angah, Along sebenarnya Along. Hashimi tidak mampu meneruskan kata-katanya. Ada air jernih yang mengalir halus dari tubir mata. Along, kami semua sayangkan Along. Kesian kat ibu, Long. Macam ni lah. Angah minta satu je dari Along. Sebelum balik, Along singgah dulu dekat masjid, bersihkan diri, tunaikan solat. Mohon keampunan dari Allah, Long. Mohon juga agar Along diberi petunjuk.
ini ada titipan dari Pak Akub. Daun sirih ni tiada bacakan ayat. Bila Laila datang, Alung sapukan daun sirih ni pada kedua mata Alung. Melalui hijab, Alung pasti akan tahu kebenarannya. Oh ya, lagi satu. Malam ni Angah dengan Pak Akub akan ke rumah Alung. Hashimi mengangguk faham. Jam 8 malam. Hashimi tiba di perkarangan rumah. Hari ini langkahnya penuh debar. Begitu juga dengan hatinya. Debar kerana menuntut satu kebenaran. Kata-kata dari kembarnya terpasak di benak dan dia perlu melakukannya malam ini juga. Di muka pintu, mulut Hashimi terkumat-kamit membaca ayatul kursi dan ayat 9 dari surah Yasin. Bibirnya tidak lekang mengalunkan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dia meletakkan setinggi pengharapan dan memohon pertolongan Allah sepenuhnya. Tombol pintu dibuka dari luar. Ruangan dari dalam rumah gelap dan sunyi. Beginilah suasana malam rumah Hashimi lazimnya. Namun malam ini lain benar permainan emosinya. Dia tidak betah. Dia meraba dinding mencari suis lampu. Suis ditekan. Suasana bertukar cerah. Dia melangkah perlahan menuju ke ruang tamu. Kemudian terus ke dapur. Duh, apa ni? Hashimi terjerit kecil. Bau busuk mendera rongga baunya. Sesak. Tangannya laju menekuk mulut dan hidung serentak. Bola mata menyorot ke meja makan seraya menjenguk isi sinki. Ia berasa mual. Tekaknya mula mengembang. Layar di depannya memukul rakus anak tekak dan isi perutnya. Berlongguk-longguk ulat sampah menggeletis. Rakus merayap-rayap dari sinki ke atas tabletop hingga membawa turun ke lantai. Dia tidak dapat menahan lagi. Kakinya pantas berlari menuju ke bilik air. Terhambur sekali isi perut. Likat dengan lendiran. Busuk aromanya meloyakan. Terlayar di minda, dia menyantap mie goreng yang disediakan Laila malam tadi. Benarkah yang ditelannya itu mie? Pada zahirnya, masakan Laila begitu enak ketika dikunyah. Hashimi mengusap lehernya. Tiba-tiba, dari belakang, Abang dah balik? Jantungnya berganda, debar. Suaranya tersekat di kerongkong. Dia merasa berat untuk menoleh ke belakang. Ya Allah. Bantu aku ya Allah. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monolognya di dalam hati. Perlahan dia menyeluk sakunya. Daun sirih yang dibekalkan Huzai dikeluarkan. Dengan lafaz bismillah, dia menyapu kedua matanya dengan helaian daun itu. Bang, Laila panggil ni. Abang tak jawab kenapa? Bang. Tunggu sekejap. Nanti saya keluar. Jawab Hashimi tanpa menoleh. Okey. Laila tunggu abang dekat meja makan ya. Laila dah masak tau. Baik. Tunggu dekat sana ya. Kembang dekat Hashimi. Beberapa minit berlalu. Hashimi masih kaku di dalam bilik air. Tidak berganjang. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Bantu aku ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Hashimi keluar dari bilik air menuju ke ruang dapur. Jalannya menunduk. Namun dari hujung mata dia dapat menangkap sesosok tubuh yang sedang berdiri di sudut meja. Pakaiannya putih lusuh. Abang, sinilah dekat dengan Laila. Apa abang ni malam ni malu-malu je? Sinilah abang. Hashimi beku. Dia berlawan dengan keinginan, antara ingin tahu dan takut. Perlahan dia mendongakkan mukanya, lantas memandang ke arah Laila. Bahunya terhinggut spontan. Tubuhnya melangkah ke belakang. Allahu Akbar. Laila bukan lagi berwajahkan istrinya. Laila yang ini wajahnya tua. Kulitnya ganyut menggelepek, penuh benjolan dan menggerutu. Kepalanya bertanduk dua. Kulitnya berkedut dan berlendir. Darah dan nanah berhambur di setiap rongga. Lecak. Tubuh Hashimi kini menggeletar. Dia takut. Sejujurnya, dia terlalu takut. Siapakah makhluk ini sebenarnya? Saya nak keluar. Ada hal. Nanti saya balik. Hashimi memalingkan muka. Dia melajukan langkah dengan niat untuk beredar. Abang dah tahu ya. Lampu yang terpasang seisi rumah terpadam serentak. Gelap secara total. Hashimi terkesima. Tubuhnya yang tadi ringan terasa berat tiba-tiba. Kakinya bagaikan dipasak. Abang, kenapa abang nak lari? Abang nak tinggalkan Laila ke? Janganlah bang. Laila datang sebab abang yang suruh Laila. Tak, kau bukan Laila. Kau syaitan. Tak, pergi. Tak, lepaskan aku. Abang, sampai hati abang. Laila cinta mati abang. Kekasih abang. Susuk Laila semakin mendekat. Serasa bahu Hashimi disentuh kejap. Kemudian pipi Hashimi diusap lembut. Dan usapan bersama likat nanah, busuk dan hanyir. Ya Allah, tolong aku. Lepaskan aku. Tidak. Abang dah janji kan? Laila tak akan lepaskan abang. Laila memeluk tubuh Hashimi erat. Dia menjilat dan menggumul-gumul wajah serta leher suaminya itu. Rakus dan berahi. Hashimi tidak betah. Gigilnya tidak tertahan lagi. Seluarnya basah dengan air kencing yang meleleh deras. Dia mula menangis saat itu. Sekejapan, batang tubuhnya longlai dan menyembah bumi. Pintu utama ditolak kasar. Along! Hashimi! Seminggu berlalu. Kini di beranda rumah Pak Akub. Pak Akub, boleh saya tanya, siapa sebenarnya makhluk tu? Dia makhluk Allah juga, Mi. Tapi tujuannya cuma satu, nak menyesatkan anak Adam. Dia dari kalangan jin kafe. Nama dia Jin Asyik Betina.
Dia datang sebab atas kehendak kau. Kehendak saya? Maksud Pak Akub? Ya. Dia ambil kesempatan atas kelalaian kau. Kau menidakkan takdir Allah atas tragedi kemalangan menimpa Laila yang meragut nyawanya. Kau memberontak. Kau meratap sampai iman kau terkubur. Lalu jiwa kau kosong. Kau menyeru cinta. Maka jin asyik itu hadir. Dia menyambut cinta dari kau. Dia berahi dan memuaskan nafsu kau, Hashimi. Ya Allah, saya menyesal Pak Akub. Saya mengaku kilaf saya. Jadi Pak Akub, apa jadi pada dia? Alhamdulillah, aku dah buat perjanjian dengannya. Aku hantar dia ke tempat sepatutnya dia berada. Pesan aku, jangan kau lalai lagi. Terima dan redha dengan takdir Allah. Bangkit Mi, bangkit. Mulakan hidup baru. InsyaAllah. Terima kasih Pak Akub. Terima kasih sangat-sangat atas bantuannya. Hashimi menunduk dan dia masih terkesan. Kejadian yang berlaku meninggalkan parut yang mendalam pada Hashimi. Dia nekat untuk berpindah rumah. Rumahnya bersama arwah Laila itu akan dijual. Kenangan mereka akan kekal abadi di sanubarinya. Setahun berlalu, di bawah pepohon jejawi, ada sosok seorang wanita yang sedang leka menghayun tubuhnya di atas buaian. Dia berlagu merdu. Begitu asyik leret senyumannya. Matanya tidak berganjak merenung wajah anak kecil yang dikendongnya. Kasih, satu hari nanti akan aku temukan kau dengan ayah kau. Matanya melirik, lalu tersenyum. Harum tubuhmu memulihkan inderaku. Hidup semula harum di taman itu, dan gerbang rambutmu diterbang sang bayu melamarku bangkit, meninggalkan penjaraku yang ku ikan, melindungi diri yang terjalang di iris dunia kejam. Hanya namamu Laila, kekasihku Laila. Hanya